Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Kubi Go. Anda bersama saya Ekram. Perkongsian menarik hari ini, saya ingin membawa goers semua untuk melihat fenomena-fenomena misteri yang berlaku di seluruh dunia. Lebih tepat lagi, hujan-hujan yang pelik. Bayangkan, ada sebuah kawasan di Kanada yang dihujani dengan katak. Dengan erti kata lain, hujan katak. Ataupun ada sebuah kawasan di India yang dihujani dengan hujan darah. Hujan yang berwarna merah. Apakah misteri di sebalik hujan-hujan ini? Itu adalah topik kita pada hari ini. Ini adalah hujan-hujan yang pelik dari seluruh dunia. Hujan daun jagung di Kansas. Mana mungkin ada ladang jagung di atas awan kan? Tapi kenapa penduduk di Wichita, Kansas dikejutkan dengan satu fenomena pelik apabila ribuan daun jagung yang berukuran 20 sehingga 30 inci panjang dan 3 inci lebar berguguran di langit pada 3 Ogos tahun 2001. Kejadian ini tidak berhenti di situ, ia berulang sehinggalah pada 5 Ogos. Seorang ahli juruteknik meteorologi dikenali sebagai Holly Kreutzer yang juga menetap di bahagian timur Wichita mengatakan yang fenomena ini sangat aneh disebabkan tiada angin kencang pada ketika itu yang mampu menerbangkan ribuan daun jagung ini. Apabila orang ramai cuba mencari jawapan, mereka dapat tahu ini bukanlah kali pertama kejadian pelik ini berlaku. Kejadian yang sama juga pernah berlaku pada tahun 1957. Tapi pada waktu itu, daun-daun jagung ini dibawa oleh sebuah puting beliung yang dikenali sebagai puting beliung F5. Tapi berbeza dengan tahun 1957, tiada puting beliung dilaporkan, malah keadaan cuaca cerah. Seterusnya mereka mengesyaki ada pihak yang membawa sisa-sisa jagung ini melalui kapal terbang sebelum membuang sisa-sisa tersebut di sekitar Kansas. Tapi teori ini disangkal sebab menurut penduduk tempatan, tiada pesawat peribadi yang boleh memuatkan jagung sebanyak itu. Kalau ada pun pesawat tentera ataupun pesawat komersial. Tapi jika dilihat jadual penerbangan yang melintasi ruangan udara Wichita, tiada pesawat yang melalui kawasan tersebut sekitar 3 sehingga 5 Ogos 2001. Walaupun pelbagai spekulasi timbul, apa yang pasti sehingga hari ini tiada penjelasan kukuh untuk menjelaskan perkara ini dan ia masih kekal misteri. Itulah kisah hujan daun jagung di Kansas. Seterusnya kita akan melihat hujan katak. Pada 4 Ogos tahun 1921, laporan diterima tentang fenomena hujan ribut melanda di kawasan 11 Avenue, Kanada. Namun begitu, apa yang menarik tentang hujan ribut pada hari tersebut adalah fenomena hujan katak, di mana katak-katak ini dikatakan jatuh dari langit bersama-sama dengan hujan ribut tersebut. Katak-katak ini masih hidup ketika ia jatuh. Tapi dari mana datangnya katak-katak ni? Dan fenomena ini menjadi satu tanda tanya. Menurut laporan yang diterima dari seluruh kota Kanada, sebelum ini pernah juga berlaku fenomena yang sama. Apa yang berbeza ialah jenis binatang. Bayangkan pada tahun 1857, mereka dihujani oleh biawak ketika hujan lebat di Montreal. Pada tahun 1985 pula, mereka dihujani semut hitam bersaiz besar ketika ribut petir di Winnipeg dan hujan ikan ketika hujan di Moose Jaw pada tahun 1903. Namun begitu, persoalan ini terjawab apabila antara penjelasan teori yang paling logik menjelaskan hujan-hujan binatang ini adalah akibat dari pembentukan puting beliung di kawasan yang berair seperti di kawasan laut, tasik, sungai dan kolam, di mana hidupan-hidupan yang berada di kawasan tersebut akan diterbangkan oleh puting beliung. Maka berputar-putarlah mereka di udara, diterbangkan ke sana sini sehinggalah puting beliung ini berakhir, barulah kesemua hidupan yang dibawa tadi terjatuh ke sana sini. Binatang-binatang yang diterbangkan ini selalunya masih hidup dengan kecederaan ringan. Bayangkan anda berada di situasi tiba-tiba rumah anda dihujani dengan katak yang tiba-tiba masuk berkeliaran di dalam dan luar rumah. Itu kalau katak. Macam mana pula kalau ular ataupun binatang berbahaya yang lain? Itulah yang terjadi di sekitar kota Calgary dan sekitar kawasan di Kanada. Seterusnya kita akan melihat hujan daging. Fenomena yang aneh dan hampir tidak masuk akal ini berlaku di Kentucky.
Amerika Syarikat. Pada 3 Mac tahun 1876, salah seorang penduduk di Bath County, Kentucky, dikenali sebagai Alan Crouch dan isterinya dikejutkan dengan ketulan-ketulan daging misteri yang tiba-tiba jatuh tidak jauh dari kawasan rumah mereka. Menurut sepasang suami isteri ini, fenomena hujan daging ni berlaku ketika langit masih cerah. Ketulan-ketulan daging di dalam saiz lebih kurang 5 cm. Namun persoalannya, dari mana datangnya daging-daging misteri ini? Ini menjadi tanda tanya kepada semua penduduk di kampung tersebut. Ketika ni, pelbagai teori mula timbul tentang asal-usul daging tersebut. Menurut salah satu artikel di dalam akhbar tempatan dikenali sebagai The Sanitarian yang ditulis oleh seorang saintis, iaitu Leopold Brandeis. Katanya daging ini sebenarnya bukanlah daging, tetapi ia adalah sejenis cecair yang dikenali sebagai nostoc, di mana ia membentuk pepejal seperti jeli apabila bercampur dengan air hujan. Tapi teori ini ditolak disebabkan ketika fenomena aneh ini berlaku, seperti yang dilaporkan oleh penduduk tempatan, cuaca pada ketika itu cerah, tiada hujan. Sampel daging misteri ini kemudian diserahkan kepada pakar histologi dikenali sebagai Dr. Mead Edwards dan Dr. Arnold untuk mereka lakukan beberapa ujian. Hasil kajian, mereka mendapati yang daging misteri ini sebenarnya terdiri daripada tulang dan juga tisu paru-paru yang dipercayai datang dari bangkai haiwan. Tapi ini belum lagi memberikan penjelasan dari mana bangkai haiwan ini datang. Ketika ini, tampil seorang lagi ahli saintis iaitu Dr. Kestenbaum, di mana dia mengenal pasti itu adalah daging-daging dari bangkai kambing. Kajian Dr. Kestenbaum ini kemudian disetujui oleh kumpulan penternak di sekitar kawasan Kentucky. Menurut mereka, selalunya burung-burung nasar akan datang untuk memakan bangkai-bangkai haiwan yang meninggal di sekitar ladang ataupun di sekitar hutan. Ada di antara burung ini makan dengan berlebihan. Mereka terbang ke udara dan ketika berada di udara, mereka akan muntah dan akhirnya itulah punca berjatuhanlah daging-daging bangkai ini di sekitar Bath County, Kentucky. Dengan erti kata lain, hujan daging misteri itu sebenarnya ialah muntah dari burung nasar. Dan itulah kisah hujan daging di Bath County, Kentucky. Dari hujan-hujan daging, seterusnya kita akan melihat hujan laba-laba. Sekitar tahun 2001, satu fenomena mendapat liputan besar-besaran media tentang bukan sahaja hujan luar biasa, tetapi hujan yang agak menakutkan ataupun menggelikan untuk sesetengah orang, iaitu hujan laba-laba yang berlaku di sekitar Minas Gerais, Brazil. Menurut penduduk yang tinggal di perkampungan Minas Gerais ini, di waktu pertengahan bulan Ogos biasanya adalah musim yang panas. Dan pada ketika ini, fenomena hujan laba-laba ni sebenarnya bukan lagi sesuatu yang asing bagi mereka. Namun begitu, untuk orang luar seperti Joao Pedro Martinelli Fonseca yang kebetulan mengembara bersama dengan keluarganya menuju ke ladang datuk dia di Espírito Santo do Dourado. Dalam perjalanan, dia dan keluarganya dikejutkan dengan laba-laba yang tiba-tiba jatuh ke tingkap kenderaan mereka, dan hanya pada ketika itu dia menyedari seluruh langit di atas mereka diliputi dengan bintik-bintik hitam, iaitu laba-laba. Kejadian yang sama berlaku lagi di sekitar tahun 2013, tapi kali ini di sekitar kawasan Santo Antonio da Platina. Penjelasan dari seorang doktor biologi dari Federal University dikenali sebagai Adalberto dos Santos mengatakan hujan laba-laba ini sebenarnya adalah laba-laba yang bergantungan di jaring yang dibina dari pokok ke pokok. Setiap jaring ini mempunyai lebar lebih kurang 4 meter. Bila difikirkan, agak logik juga sebab jaring ni sukar untuk dilihat dengan mata kasar. Ini memberikan ilusi seolah-olah laba-laba ni sedang terapung di udara, dan kalau ia terjatuh, ia dianggap sebagai hujan laba-laba. Tapi sebenarnya itu adalah strategi mereka untuk memerangkap mangsa seperti serangga ataupun burung kecil, terutamanya pada waktu malam. Kata profesor ini lagi, fenomena ini sebenarnya mendatangkan kebaikan kepada manusia, di mana serangga-serangga perosak dapat dikurangkan terutamanya di kawasan perladangan. Itulah kisah hujan laba-laba di Brazil. Seterusnya kita akan melihat hujan darah di India. Ya, hujan darah, tapi bukan darah yang betul. Ini adalah titisan air yang berwarna merah.
berlaku di India pada 23 September tahun 2001 di kawasan Kerala. Namun begitu, dari 25 Julai tahun yang sama, dilaporkan juga fenomena yang sama berlaku di tempat lain seperti di daerah Kottayam dan Idukki, iaitu kawasan di bahagian selatan India. Seakan hujan ini berpindah randa. Laporan yang diterima dari penduduk sekitar mengatakan selain daripada hujan yang berwarna merah, ada juga hujan yang berwarna hijau, kuning dan hitam, diikuti dengan bunyi petir yang sangat kuat. Sampel air hujan ini kemudian diambil dan dikaji. Mereka mendapati banyak elemen-elemen di dalam hujan ini seperti nikel, titanium, kromium dan tembaga. Mereka juga mendapati elemen seperti iron dan silikon, tapi dalam kuantiti yang rendah. Sekarang mereka tahu kenapa ia berwarna merah dan bukannya darah. Persoalan seterusnya, dari mana hujan ini datang? Melihat kepada isi kandungan air hujan ini, ahli saintis membuat spekulasi yang ia berpunca dari meteor yang meletup di angkasa. Serpihan-serpihan meteor ni kemudian bercampur dengan cecair-cecair di awan yang kemudian menjadi air hujan. Ia jatuh ke muka bumi. Namun begitu, beberapa tahun kemudian, kajian daripada kerajaan India dikeluarkan. Ini pula mencadangkan air hujan ini adalah disebabkan spora yang wujud di ruangan udara. Spora ini disebarkan dari sebuah alga yang mempunyai warna berwarna merah. Bila cecair hujan turun ke bumi, ia bercampur dengan spora ini, membuatkan titisan-titisan air hujan tersebut berwarna merah. Sebenarnya hujan darah ini bukan kali pertama terjadi. Ia pernah juga berlaku pada tahun 1957 di daerah Winaat, India. Tiada penjelasan saintifik untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dan itulah kisah hujan darah di India. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik menarik kita pada hari ini. Mungkin juga anda tahu lebih banyak lagi hujan-hujan yang lebih misteri daripada hujan yang berlaku di tempat-tempat ni. Bolehlah kongsikan di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod-episod menarik dengan perkongsian yang lebih menarik seperti ini di episod yang akan datang. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi Go, menarik setiap hari.